ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, yang dimuliakan para hadirin hadirat, khususnya Kak Syam yang hadir pada malam ini, dan semua ahli jemaah, Puan Rozi, Puan Sarina, Encik Fadil pun ada, dan kita punya pembantu kita iaitu Puan Hanani, insya-Allah, kerana telah bantu kita untuk malam ini. Setiap malam, setiap kali ada pengajian, beliau yang sediakan link lah dan rekod. Jadi Alhamdulillah, syukur kepada semua yang bekerjasama untuk menjayakan kita punya majlis pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati. Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita kefahaman ilmu agama, kefahaman ilmu agama. Dan sebenarnya tidak ada satu nikmat yang lebih besar di atas dunia ini melainkan apabila kita diberi taufik, kita diberi kekuatan, diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak kebaikan pada dia, man tu maknanya sesiapa. Yuridillahu, yang Allah nakkan dengannya, khairan, kebaikan. Khairan di sini dibawa dalam bentuk nakirah, menunjukkan kepada yang banyak lah. Nakirah, kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak. Yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kefakihan dalam ilmu agama. Bermakna dalam atas dunia ni yang paling bernilai di sisi Allah ialah agama. Sebab itu bila agama ini bernilai di sisi Allah, kita akan tengok dalam satu hadis Nabi, Nabi SAW menyebut dunia ini akan sentiasa berjalan selagi mana ada mafhum hadis berbunyi, selagi mana ada orang ucap Allah, Allah, maka bumi ini akan sentiasa berjalan mengikut sunnatullah. Tetapi apabila tidak ada lagi orang mengucapkan Allah, Allah, maka Allah akan khatam, Allah akan kiamatkan dunia ini. Bermakna apa? Roh dunia ini, dia punya roh dia adalah orang-orang Islam. Sebab itu bila orang Islam dah tak ada, orang Islam telah mati semua, maka barulah akan berlaku kiamat. Betapa bernilainya orang Islam ni atas dunia. Orang kafir ni dia hanya menumpang kebaikan orang Islam je. Kalau orang Islam tak ada, orang kafir pun habis akan hancur binasa. Sebab itu tak boleh dalam hati kita ada perasaan cemburu dengan kehidupan orang kafir. Ataupun kita rasa nak jadi macam mereka. Bahkan kita perlu ada rasa syukur kepada Allah. Walaupun kita ni mungkin orang susah, mungkin orang paling miskin atas dunia sekalipun, paling susah, paling banyak ujian dia. Tetapi kita kena syukur dengan satu perkara, satu nikmat, iaitu Allah telah beri kepada kita kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimah ni kalimah yang sangat besar, sebab dengan keberkatan kalimah inilah dunia ini masih lagi berputar. Matahari masih lagi terbit dari timur ke arah barat. Dan dengan keberkatan kalimah inilah seseorang itu akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir, dia kaya macam mana sekalipun, dia hidup mewah macam mana sekalipun, dia hidup senang macam mana sekalipun, satu hari dia akan meninggal dunia, dia akan mati. Dan kalau dia mati tanpa kalimah, maka dia akan berada dalam neraka Allah selama-lamanya. Dalam keadaan yang begitu teruk, siksa azab yang pedih. Jadi kita ni hidup di atas dunia ni sementara. Sebab itu kita, orang Islam, dia akan jadi orang yang bijaksana. Bijaksana. Maksudnya dia akan mempersiapkan secukupnya bekalan untuk dihadapi akhirat yang mendatang. Maka persiapan itu dilakukan di atas dunia ni lah. Bagaimana dengan kita memperelokkan ibadat kita, dengan kita belajar ilmu agama. Sebab nak elokkan ibadat ni dia kena ada ilmu, kan? Kalau orang tak ada ilmu, dia tak akan mampu untuk elokkan ibadat dia.
Satu, kita nak ibadat kita diterima di sisi Allah. Yang kedua, kita nak ibadat kita ni bukan sekadar diterima biasa, tetapi kita nak cantik. Nak cantik. Macam orang buat rumah lah tuan-tuan, perempuan. Orang buat rumah ini, misal paling mudah kita faham. Mana ada orang buat rumah, dia buat rumah, letak batu, letak tingkap, pintu, okey cukup lah. Kan? Letak apa? Kipas, lampu, okey cukup lah. Kita akan cat dia, kita akan buat design, kita akan buat corak, kita akan buat yang sebaik mungkin untuk rumah dunia ni. Kita tak nak rumah tu dia jadi macam tak siap kan. Orang tengok pun sakit mata. Macam rumah tak siap. Walaupun dah boleh diduduki kan. Dah ada elektrik, dah ada kipas, ada lampu, ada pintu, ada tingkap. Tapi kalau rumah tu tak cantik, kita pun tak seronok. Maka begitulah ibadat kita ni. Yang kita nak jadikan bekalan sehingga akhirat kita selama-lamanya ni. Maka kita tak naklah ibadat kita ni orang kata kadar-kadar lepas batuk di tangga. Sekadar hak lepas ya. Bahkan kita nak ibadat kita ni sempurna. Ibadat kita ni cantik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah ibadat kita ni cantik. Maka sebab itu kita perlu buat sedikit pengorbanan kan. Susah payah sedikit atas dunia dengan kita luangkan masa mempelajari ilmu agama. Dia bukan satu pilihan tetapi satu kewajipan. Ilmu agama ni adalah satu kewajipan. Ada orang dia tak apalah, nak belajar pun tak apa, tak belajar pun tak apa. Yang penting aku sembahyang, puasa, keluarkan zakat, aku buat haji, aku buat umrah, cukup lah. Tapi tidak, sebenarnya ilmu ni dia terlalu banyak kan. Dan ilmu ni kalau kita belajar sampai bila-bila tak habis. Maka sebab itu kita perlu satu, maknanya berterusan dalam mempelajari ilmu dan berterusan dalam memperbaiki mutu ibadah kita. Dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan kalau kita mati nanti, dalam keadaan kita ada usaha begini, ada keuzuran kita di hadapan Allah. Bahawa dulu aku dah usaha atas dunia semampu yang mungkin. Maka dengan usaha kita ni mudah-mudahan Allah ampunkan kekurangan-kekurangan kita yang sedikit itu. Dan Allah jadikan usaha kita ini satu. Kerana Allah tak akan sia-siakan usaha orang beriman. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Orang yang memperelokkan ibadat dia, Allah tak akan sia-siakan usaha dia. Allah akan lihat. Dalam satu hadis yang menyebutkan tentang orang yang baca Quran. Satu golongan yang mana dia baca Quran dengan baik lah. Dengan lancar, dengan baik, tajwid yang bagus. Maka dipuji oleh Allah. Dipuji oleh Nabi SAW. Dia akan bersama dengan malaikat-malaikat muqarrabin. Tetapi ada golongan kedua yang mana Nabi sebut walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi. Dia baca Quran tapi dalam keadaan tersangkut-sangkut. Dalam keadaan dia susah nak baca tu, dia cuba betulkan, dia cuba baca, dia merangkak-rangkak. Tapi dia usaha juga. Maka apa dia lahu ajran, dia dapat 2 ganjaran. Maknanya Allah Ta'ala punya rahmat ni mahal luas. Walaupun dia susah nak baca merangkak-rangkak, tapi Allah lihat kesusahan dia tadi. Sehingga bacaan Quran dia pun dapat pahala. Dan kesusahan yang dialami semasa baca Quran tu pun akan diberi pahala oleh Allah. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita ni jangan tinggalkan usaha. Usaha ni penting. Usaha kita untuk memperbaiki ibadah, usaha kita untuk betulkan akhlak, usaha kita untuk betulkan muamalat, usaha kita untuk betulkan segala tindak tanduk kita di atas dunia ni. Sebab usaha ni tak boleh tinggal. Satu orang bila tinggalkan usaha, dia berhenti daripada usaha dia, bermakna dia telah jatuh. Dia telah terhenti daripada rahmat Allah. Tapi bila dia usaha berterusan usaha, walaupun sikit tapi istiqamah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmati dia. Dan istiqamah ni, dia amalan dia lebih baik daripada 1000 karamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Ulama kata istiqamah ni lebih baik daripada 1000 karamah. Sebab tu kita kena banyakkan doa. Syekh Zainul Asri dia telah beri pesanan kepada kita, iaitu doa. Banyakkan doa dengan Allahumma rzuqna al-istiqamah. Ya Allah, kurniakan kepada kami istiqamah. Sebenarnya istiqamah ni susah. Tapi bila dah dapat, kita akan rasakan kelazatan dia, kemanisan dia, keseronokan dia. Dia punya, kita punya jiwa tu dah serasi, Masya Allah. Kita tak akan tinggal lah. Kita tak akan berpisah lagi dengan amalan itu.
Kalau kita dah istiqamah, dah diberi kekuatan oleh Allah istiqamah ini, maka kita akan berterusan dalam amal. Tapi nak dapat tu, kena ada usaha. Bukan senang-senang. Dia perlu kepada satu usaha yang gigih. Usaha yang gigih. Macam orang nak bangun tahajud. Nak dapat istiqamah tahajud bukan senang. Tapi bila dah dapat, maka Allah akan bagi kekuatan. Berterusan. Dan dia akan rasakan kemanisan, kelazatan, keseronokan. Yang orang lain tak nampak, tapi dia akan merasakan perkara tersebut. Itulah daripada apa? Sumber cahaya keimanan yang Allah beri kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita istiqamah. Kepada saya yang berkata dan kepada tuan-tuan puan-puan yang mendengar. Sehingga akhir hayat kita. Dalam usaha memperbaiki iman amal kita dan amalan-amalan kita. Baik, insya-Allah tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah. Kita akan sambung pengajian kita berkenaan dengan Fardu Ain. Fardu Ain muka surat 62. Bab bersuci tuan-tuan. Sebelum ni kita masuk perkara berkaitan hukum-hukum syarak. Hukum-hukum syarak. Ada yang dinamakan sebagai fardu. Iaitu wajib. Bila kita sebut fardu ni dalam mazhab Syafi'i, sama dengan lafaz wajib. Sama dengan rukun. Lazim. Itu semua memberi makna fardu lah. Bermakna benda yang mesti kena buat. Kalau tidak buat, maka berdosa. Kalau buat, dapat pahala. Kemudian kita dah sebutkan baru ni berkaitan dengan as-sunnah. Apa yang dimaksudkan dengan sunnah? Iaitu perkara yang kalau kita buat, dapat pahala. Kalau kita tak buat, maka tak dapat apa-apa. Kalau tinggalkan, maka tak dapat apa-apa. Yang mana sama lafaz dengan dia juga ialah dalam bahasa Arab dipanggil mandub, sunnat, mustahab. Tuan-tuan perempuan mungkin pernah dengar. Kadang-kadang ustaz-ustaz dia mengajar kuliah, dia sebut, ni mustahab ni. Sama, mustahab tu sama makna dengan sunat. Maksudnya amalan tu, kalau kita buat dapat pahala, kalau tak buat tak dapat dosa. Dan juga sama dengan lafaz hasan. Sama juga dengan lafaz muraghab fihi. Ni semua yang semakna dengannya. Tatawwu'. Dipanggil solat sunat tatawwu'. Dan kita biasa dengar solat sunat solat nafilah. Apa itu solat nafilah? Sama. Memberi makna solat sunat. Nafilah, tatawwu', fadilah. Itu semua memberi makna yang sama dengan makna sunat. Okey? Baik. Kemudian seterusnya kita membincangkan sebelum ni haram. Apa itu haram? Yang mana kalau kita buat dapat dosa. Kalau tinggal dapat pahala. Yang mana kalau kita tinggalkan dengan niat taat perintah Allah, kita nak buat tapi kita tak nak buat. Kita nak buat benda tu, ada keinginan, tapi kita tahan diri kita daripada melakukannya dengan apa? Taat perintah Allah atas larangan tersebut, maka perkara itu pun kita akan dapat pahala. Pahala di sisi Allah. Nak tengok perempuan, mata tu rasa nak tengok, tapi Allah perintahkan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Wahai orang beriman, tundukkan pandangan kamu. Kita pun taat perintah Allah, tundukkan pandangan. Maka kita tundukkan pandangan itu pun dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah tundukkan pandangan ni termasuklah untuk wanita. Kemudian seterusnya ialah ada semakna dengan haram ni juga mahzur. Mungkin kita pernah dengar mamnu' ataupun maksiat. Itu semua benda makna haram. Dan kemudian makruh. Kita ada sebut tentang makruh sebelum ni. Yang memberi makna, kalau kita buat, tak dapat pahala. Tak dapat dosa, tak dapat pahala. Tapi kalau kita tinggalkan taat perintah Allah, maka dapat pahala. Dapat pahala. Kemudian ada juga al-mubah. Mubah, perkara yang harus. Buat tak dapat pahala, tak buat pun tak dapat pahala. Tak dapat apa-apa. Dan maksud dengan mubah ni juga, lafaz yang semakna dengan dia, kita akan biasa dengar iaitu apa? Jaiz, halal. Ni semua sama makna dengan mubah. Baik, itu sedikit sebanyak hukum dipanggil taklifi. Hukum-hukum syarak, taklifi. Maksudnya hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan seseorang mukallaf. Seseorang yang telah mukallaf ni maknanya dibebankan dengan perintah-perintah Allah. Bilakah dia akan dibebankan? Iaitu bila dia ada 3 syarat. Kita dah bincang sebelum ni. Seorang itu akan jadi mukallaf bila dia orang Islam. Pertama, dia orang yang berakal dan dia baligh.
orang yang telah balik. Okey, baik. Itu sedikit sentuhan lah tentang hukum-hukum syarak yang telah kita bahaskan sebelum ini. Okey. Mudah-mudahan. Dan disebutkan juga sah dan batal. Itu mudahlah. Bilakah sesuatu ibadat itu sah? Bilakah ibadat itu akan jadi batal? Bila mana ibadat tu cukup syarat dia, maka dia kira sah. Kalau tak cukup syarat dia, maka dia kira batal. Mudah aja. Sembahyang kita misalnya. Dia sembahyang tapi tak ada wuduk. Ibadat tu kira apa? Sah ke batal? Batal. Sebab apa? Tak cukup syarat. Tak ada wuduk. Kita sembahyang tapi tak menghadap kiblat. Syarat sembahyang menghadap kiblat. Maka apa status solat tersebut? Solat tu dikira batal. Sebab tak cukup syarat. Begitu juga kalau tak cukup rukun. Misalnya, kita sembahyang tak baca Fatihah. Ataupun kita wuduk tapi tak ada niat. Sedangkan rukun wuduk perlu kepada niat. Maka wuduk itu tidak sah. Dia batal. Tidak sah. Maka bila tidak sah, bermakna perintah tu belum lagi tertunai. Kita kena ulang semula. Buat semula daripada awal. Maknanya solat tadi, kita kena sembahyang semula daripada awal. Wuduk tadi, kena wuduk balik daripada awal. Dengan niat yang betul. Barulah. Bila wuduk itu sah, maka barulah kita boleh gunakan wuduk itu untuk melakukan ibadat yang berhajat kepada wuduk. Nak pegang Quran misalnya. Nak sembahyang sunat atau sembahyang fardu misalnya. Baik. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, sebelum kita mulakan pengajian, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada musannif. Datuk Ismail Kamus, Hafiz rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita akan masuk bab bersuci. Ini paling basic lah tuan-tuan. Kita kata sebagai ulang kaji, muzakarah. Walaupun kita dah dengar berkali-kali, tapi untuk ilmu ni dia perlu dimuzakarahkan. Dia perlu selalu didengarkan. Sebab afatul ilmi an-nisyan. Ulama kata musibah bagi seseorang yang belajar ilmu ni ialah lupa. Lupa. Bila kita lupa, itu satu musibah untuk kita. Jadi mengapa lupa ni boleh berlaku? Lupa ni boleh berlaku apabila kita tidak muzakarahkan dia. Bukan masalah kita dah belajar. Kita dah belajar, Ustaz, saya dah belajar lah bab ni, tak payahlah belajar. Bila kita tak muzakarahkan semula, dia akan lupa. Dia akan lupa. Sebab itu satu orang yang dia belajar ni, khususnya biasa belajar bahagian agama lah. Di bahagian syariah, universiti ataupun college ataupun madrasah, pondok. Dia selepas belajar mesti kena mengajar. Kalau dia tak mengajar, maka dia akan lupa. Guru saya pernah pesan, dia kata setahun kamu tak mengajar buka kitab, maka kamu akan lupa semua ilmu kamu. Kamu sibuk dengan berniaga misalnya, kan? Sebab apa kalau tengok berniaga dengan mengajar ni, berniaga lagi best. Dan untung banyak, duit banyak, untung pun banyak. Untung banyak, duit pun banyak. Macam-macam boleh beli. Nak beli kereta mewah, nak beli motor besar, kan? Nafsu muda, Masya Allah. Tapi bila fikir-fikir, itu semua sementara kan. Kalau kita gunakan waktu muda kita untuk puaskan nafsu kita, habis waktu kita untuk perkara tu, maka ilmu kita pun hilang. Rugi lah. Kita dah habis belajar ilmu bertahun. 7, 8 tahun, 10 tahun. Tapi hilang begitu sahaja macam ditiup angin. Sebab itu guru kita pesan, balik lepas belajar, kamu kena mengajar. Sama ada kamu buka pondok, buka madrasah, ataupun kamu mengajar di tempat-tempat yang disediakan, yang ada kekosongan. Paling kurang, kamu dapat ajarkan kepada orang lain. Paling kurang, orang lain boleh dapat saham daripada ilmu kamu. Maknanya orang amal, kita dapat pahala berterusan. Pahala. Sebab itu, kalau kita dah belajar ni tuan-tuan, kita mengajar keluarga kita. Mengajar anak-anak kita, mengajar cucu kita, mengajar menantu kita, siapa-siapalah keluarga kita. Bukan kita belajar sahaja, kita mengajar. Dan mengajar ni tak syarat mesti kena alim semua. Maknanya dia kena tahu semua baru dia boleh mengajar. Tak semestinya. Cukuplah dia belajar sesuatu bab tadi dengan baik dan kefahaman dia betul daripada guru yang betul, maka dia dah boleh sampaikan. Dah boleh ajar orang lain. Kalau nak tunggu alim semua, tahu semua, baru nak mengajar pada orang, sampai bila lah kan kita nak alim semua.
Kita ni kadang-kadang lemah ingatan, kadang-kadang tak kuat. Sebab tu baru-baru ni kita ziarah. Saya kongsi sikit lah. Kita ziarah Tuan Guru Haji Abdullah. Dia belajar kat Mekah lama, 30 tahun. Dia belajar dengan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Rahimahullah ta'ala, satu ulama' Nusantara yang terkenal. Dia kata apa? Dia kata kat pondok dia, ada orang yang belajar kat pondok dia tu, bagi masa, duduk kat pondok dia, belajar berapa tahun, sehingga orang tadi dia boleh mengajar semula pada orang-orang lain. Dia boleh ajarkan balik. Maknanya boleh jadi guru lah kat situ. Bantu dia untuk mengajar orang-orang baru. Pelajar-pelajar junior. Yang belajar, yang boleh mengajar tu dia dah berusia dah. Dah pencen. Mana dah umur berapa tahun? 50 lebih ke 60 lebih. Dan dia boleh mengajar balik. Maknanya betul-betul dia belajar tu sampai dia boleh mengajar balik orang lain untuk ilmu tersebut. Sampai begitu sekali. Okey. Maka kita pun sama juga. Maksud daripada ilmu kita belajar dan mengajar dan kita amalkan. Baik. Kata musannif rahimahullah ta'ala bersuci. Bersuci. Jadi apa dalam bahasa Arab dipanggil taharah. Taharah ni memberi makna bersuci. Bersuci. Jadi kalau disebut taharah dalam bahasa Arab, maka dia memberi makna apa? Dua makna. Pertama, sama ada mengangkat hadas, iaitu hadas kecil atau hadas besar. Kita ada dua hadas, hadas kecil atau hadas besar. Yang kedua, itu makna taharah yang pertama. Makna taharah yang kedua ialah wa izalatun najas. Kita menghilangkan najis. Bersihkan najis itu pun dipanggil taharah. Jadi taharah ni bersuci bukan maknanya kita ambil wuduk je. Maksud bersuci ni ialah boleh memberi makna mengangkat hadas kecil dan hadas besar dan menghilangkan najis atau menghilangkan najis. Ada dua makna. Jadi kalau mengangkat hadas kecil macam mana? Kita ambil wuduk. Itu cara dia. Kita kentut, kita terpegang suami ataupun isteri. Ataupun kita terpegang perkara yang membatalkan wuduk, kita ambil wuduk. Maka itu mengangkat hadas kecil. Kemudian mengangkat hadas besar macam mana pula? Bila contohnya berlaku perkara yang mewajibkan mandi. Misalnya keluar air mani. Berlakunya persetubuhan suami isteri. Ataupun kita kata wanita datang haid, putus haidnya, kewajib mandi. Itu mengangkat hadas besar. Yang kedua, menghilangkan najis. Itu pun termasuk dalam taharah. Maka kata musannif, Islam ialah satu cara hidup yang sempurna syariatnya. Lengkap pula tata cara pengamalannya. Setelah memahami dengan jelas rukun-rukun iman dan Islam, perkara lain yang berkaitan dengannya, umat Islam dituntut menjelmakan segala ilmu yang diketahui itu ke dalam beberapa amalan atau perlakuan yang ditetapkan oleh syariat Islam kita. Bahagian ini membicarakan secara ringkas soal taharah. Membawalah kepada perkara lain seperti pembahagian air. Bila sebut taharah, maka dia berkait rapat dengan air. Sebab apa? Ni. Ada kaedah-kaedah penting yang kita nak terangkan. Bila sebut taharah, maka alat untuk kita mengangkat hadas kecil ni apa alat dia? Alat dia dalam mazhab Syafi'i, dia ada dua. Dia ada satu je. Sebenarnya satu je. Iaitu apa? Air. Air je. Nak angkat hadas kecil, nak wuduk mesti kena pakai air. Begitu juga ini satu-satunya alat yang boleh mengangkat hadas. Dan nak mengangkat hadas besar kena mandi pun kena pakai air. Nak menghilangkan najis, menghilangkan najis tak ada cara lain melainkan air juga. Mesti dengan air. Sebab tu ketiga-tiga ni dia perlu kepada air. Maka sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab akan menjelaskan dalam taharah ini, pertama berkaitan dengan air. Dia akan bahagikan beberapa jenis air. Sebab bukan semua jenis air ni kita boleh guna untuk ambil wuduk. Bukan semua jenis air kita boleh guna untuk mandi wajib. Bukan semua jenis air kita boleh guna untuk bersihkan najis. Sebab itu kena perhatikan. Air yang manakah yang dibenarkan, yang boleh untuk mengangkat hadas dan boleh menghilangkan najis. Ada jenis-jenis air dia. Bukan semua jenis air. Kalau mazhab lain, kalau kita tengok mazhab lain, contohnya mazhab Hanafi ke, mazhab lainlah selain Syafi'i, dia ada cara untuk hilangkan najis selain air. Misalnya dia guna kaedah pengeringan. Sidai pada matahari. Ataupun keringkan dia. Adalah macam-macam cara lain. Maka dikira telah suci. Bila suci,
maka boleh bawa solat. Tapi kita tak boleh. Mazhab Syafi'i mesti nak bersihkan, mesti kena pakai air. Tak boleh selain air. Air pula mestilah air mutlak. Air yang suci lagi menyucikan. Itu sahaja kaedah dia. Sebab itu ibu-ibu, wanita-wanita khususnya, dia kena belajar betul-betul tentang bab air ni. Khususnya dalam membersihkan najis. Anak-anak murid saya, namanya pelajar perempuan. Jadi bila kita masuk bab taharah ni, kita sangat menekankan. Dan kita memberi sedikit penekanan untuk supaya mereka ni faham betul-betul tentang apa cara untuk menyucikan najis. Khususlah sebab kita ni biasa banyak basuh baju, kita akan silai baju, kita akan macam-macam, kita akan bergelumang dengan najis itu, najis ini. Kadang-kadang kita jaga anak kita najis pampers lagi. Pampers dia bocor lah, kena air kencing lah, kena muntah lah, darah lagi lah. Jadi semuanya najis. Maka ada kaedah-kaedah dia yang kita perlu tahu cara untuk hilangkan najis. Kalau kita tak tahu kaedah dia, apa kita buat? Maka semua baju tu pun kita akan longgok sekali masuk dalam mesin basuh. Ataupun kita ambil tisu basah, kita akan lap dekat lantai tu. Agak-agak dah tak ada bau muntah. Habis kering, kita pun kira dah anggap suci. Kapet kita kena apa? Kena air kencing, kita pun ambil tisu basah. Kita gonyol-gonyol-gonyol. Dah tak ada bau kancing, kita anggap dah suci. Adakah dah suci? Dah tak ada bau, kita anggap dah tak ada bau, warna, rasa. Okeylah, dah bersih, dah suci. Tidak, kan belum lagi suci. Kaedah tu tak betul sebenarnya. Ini banyak orang tersilap menggunakan tisu basah untuk bersihkan najis. Tapi sebenarnya, najis itu belum lagi bersih. Sekadar menggunakan tisu basah, najis tu belum lagi bersih. Dia tak bersih lagi. Tapi kalau kita nak tukar lampin anak kan, tukar lampin anak, kita bersihkan pakai tisu basah, kita salin lampin lain. Itu tak apalah. Sebab anak tu dia bukan nak sembahyang pun. Kan? Dia bukan kita nak bawa dia dalam solat. Dan ditukar lampin pampers tu pun tidaklah menjejaskan apa-apa. Najis tu tidaklah merebak ke tempat lain. Baik, dia kena kat pampers yang baru tu jugalah. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala. Sebab itu penting bab najis ni. Bab bersuci ni. Kata musannif, taharah atau bersuci merupakan suatu tugas yang begitu penting dalam kehidupan seorang Islam. Seorang Muslim. Kerana ia punca atau asas penerimaan segala ibadah. Sebab itu kalau basic kita ni dah berlaku kesalahan, kesilapan, contohnya bab taharah, maka apa dia? Maka akan menjejaskan yang seterusnya. Apa dia? Solat dia akan terjejas. Yang berkait dengan syarat taharah ni lah. Jadi solat dia pun tidak sah. Jadi bila mana taharah dia tak betul, solat dia pun tidak sah. Bila solat tak sah, macam mana kita sembahyang? Hidup atas dunia tanpa dalam keadaan sembahyang. Nampak macam sembahyang tapi tak sembahyang sebenarnya. Sebab itu hidup kita pun dalam keadaan tidak ada keberkatan Allah. Jadi adakah kita tak tahu tu dimaafkan? Tak tahu Ustaz, saya tak tahu ini rupanya tak boleh. Tak dimaafkan. Kejahilan kita dalam perkara taharah ni tak boleh dimaafkan. Sebab kita ada banyak medium, kita ada banyak saluran, kita ada banyak peluang, kita ada banyak ruang untuk meluangkan masa kita belajar tentang bab ini. Nak tak nak kita kena cari satu masa, usaha untuk belajar dan faham dengan baik. Tak boleh ada satu keuzuran. Kalau benda-benda lain kita bolehlah ada keuzuran kan. Tak tahu belajar masak, tak ada masa, okey tak apa. Apa-apalah yang berkaitan kemahiran ni. Tapi kalau bab ilmu agama ni kita tak ada sebarang keuzuran yang boleh kita datangkan di hadapan Allah Ta'ala. Kerana ia satu kewajipan yang kemestian untuk kita mengetahuinya. Maka andainya seseorang itu mengerjakan ibadat solat tetapi belum bersuci dan membersihkan diri. Sama ada dari segi tubuh badan. Bila kita nak sembahyang, kena suci pada tubuh badan. Pertama, pakaian kita. Kedua, tempat mengerjakan ibadat. Ketiga, maka kalau perkara-perkara ini tidak suci, maka solat tak dikira tidak sah. Kita seolah-olah menanggung najis. Ustaz, tak ada bau najis, warna rasa tak ada, apa semua tak ada. Jubah saya ni memang saya dah bersihkan dengan tisu basah tadi, saya dah konyol-konyol. Dah bersih dah, bau tak ada warna. Sebab tisu basah tu pun dia ada macam pewangi sikit untuk hilangkan bau.
Dia menutup bau lah, kita kata dia bukan hilangkan najis tu. Dia menutup bau najis. Maka macam mana Ustaz, saya sembahyang tadi dengan pakaian tadi tu sah tak? Jawapannya tidak sah. Sebab masih lagi dihukum najis. Apabila solat merupakan tiang agama tidak sah, ibadat yang lain juga turut tidak mendapat perhatian daripada Allah. Walaupun kita zakat, kita buat, kita puasa, kita buat. Tapi kalau solat kita ada kepincangan, ada kekurangan, maka susah untuk ibadat lain diterima. Di sini kata Datuk, rahimahullah, ibarat rumah apabila tiang sudah rosak, dinding dan atap hanya menunggu masa untuk runtuh bersama tiangnya. Jadi asas syariat ni ialah sembahyang. As-salatu imaduddin. Solat ni adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan tiang agama, dia menegak. Siapa yang mendirikan solat, dia menegakkan tiang agama. Waman hadamaha faqad hadamaddin. Siapa yang meruntuhkan solat ini, maka dia meruntuhkan agama. Ini disebut dalam hadis yang saya bacakan selepas tu. Baik. Pembahagian air. Maka kita lihat pembahagian air. Sebab syarat solat ni mesti kena bersuci. Maka sebab itu musannif cerita tentang air. Sebelum bab bersuci disentuh dengan lebih lanjut, elok rasanya dimulakan dengan menerangkan tentang pembahagian yang boleh dan tidak boleh dibuat bersuci. Begitu juga air yang harus diminum dan sebaliknya. Jadi disebut, dalam kitab pun ada disebut, 7 jenis air. Pertama air sungai, yang kedua air laut, yang ketiga air hujan, yang keempat air perigi, kelima air embun, keenam air mata air, dan ketujuh adalah air salji. Jadi ma'us salji. Yang ketujuh-tujuh air ni dia datang daripada dua dia sebenarnya asalnya. Iaitu ma nazala minas sama', benda yang turun daripada langit. Contoh hujan, embun. Kemudian yang kedua ma nabata atau ma naba'a minal ard. Yang keluar daripada bumi. Sungai, air laut, air perigi, air mata air, salji. Salji ni daripada langit lah. Jadi semua dia dipunca daripada dua. Sama ada daripada langit ataupun daripada bumi. Maka semua tujuh jenis air ini adalah suci lagi menyucikan. Ataupun kita panggil sebagai air mutlak. Air mutlak. Boleh kita gunakan air sungai untuk berwuduk, untuk mandi, untuk hilangkan najis. Boleh, air laut pun boleh. Walaupun air laut ni sifat dia masin. Air laut ni kan sifat dia masin. Kalau air laut ni, kita ambil satu baldi. Kita bawa balik rumah. Guna untuk wuduk. Boleh tak? Boleh. Sebab kita panggil dia air laut. Kan? Itu air laut. Jadi garam yang ada pada air laut tu ialah garam yang memang ada pada air tersebut. Bukan daripada luar. Dia bukan daripada luar. Ada beza kalau air yang mana kita air kosong tapi kita campur dengan garam sampai masin. Itu kita panggil air garam, bukan air laut. Maka kalau yang sebegitu, khususnya apabila garam tu daripada garam bukit misalnya, maka itu tak boleh guna untuk wuduk ataupun mandi. Sebab dia nama air garam. Tapi kalau air laut, okey. Air hujan, tak boleh. Boleh guna untuk wuduk, untuk mandi. Air perigi, air embun, air mata air dan air salji. Cuma syarat air salji ni ulama kata dia perlu mengalir. Kalau kita guna untuk wuduk, maka syarat dia mesti dicairkan dulu, baru kita guna untuk berwuduk. Baik. Kemudian air dibahagikan kepada 4 jenis. Ini mudah je tuan-tuan. Air mutlak, air musta'mal, air musyammas, air mutaghayyir. Air mutaghayyir tak ada. Ada satu lagi patutnya air mutaghayyir. Air yang berubah dengan sebab sesuatu benda yang bercampur dengan dia. Baik. Benda yang suci lah. Benda yang suci yang bercampur. Maka air mutlak. Kalau kita tengok apakah dia air mutlak. Air mutlak. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dalam kitab Takrirat ni menyatakan bahawa dia ada air mutlak. Kemudian dia ada air musyammas. Ada air musta'mal. Air musta'mal. Kemudian dia ada air
Mutaghayyir. Okey, kemudian dia ada air mutanajjis. Okey. Ada air mutanajjis. Baik, kita tengok apa yang ditulis dalam kitab ni. Yang pertama, air yang boleh diminum dan boleh pula dibuat bersuci. Air mutlak, iaitu air yang suci lagi menyucikan. Air mutlak. Jadi kalau kita tengok 7 jenis punca air itu, semuanya dihukum sebagai air mutlak. Boleh untuk guna, untuk bersuci dan menyucikan. Maknanya air itu pada zat dia adalah suci. Kalau kena pada pakaian kita, dia tidaklah najis. Dan boleh pula digunakan untuk menyucikan hak lain. Contohnya kita nak guna untuk bersihkan najis. Kita nak guna untuk ambil wuduk. Kita nak guna untuk mandi wajib. Maka boleh. Sebab sifat dia menyucikan. Jadi disebutkan di sini air yang boleh diminum dan boleh pula dibuat bersuci sama ada istinja. Satu lagi, air mutlak. Syarat dia mesti dengan air mutlak. Iaitu apa dia? Istinja. Istinja. Wuduk tu biasalah kita dengar. Mandi hadas. Basuh najis. Istinja pun syaratnya mesti air mutlak. Maknanya tak boleh kita guna selain daripada air mutlak. Contohnya air apa? Air musta'mal. Boleh tak? Tak boleh. Air yang telah digunakan untuk basuhan fardu. Ataupun kita guna air apa? Air kopi. Air kopi untuk istinja. Tak boleh. Air kelapa. Guna air kelapa untuk istinja. Tak boleh. Maknanya tempat tu tak dikira suci lagi kalau kita guna air kelapa. Apatah lagi kalau air mutanajis. Lagi dah tak boleh. Okey. Air yang dimaksudkan ialah air mutlak, iaitu air yang benar-benar tulen yang tidak bercampur dengan benda-benda lain. Sebab apa dinamakan air mutlak? Sebab dia tak bercampur dengan benda lain. Sama ada benda tu bersih, minyak wangi, kopi, susu, atau lainnya, ataupun bercampur dengan benda-benda najis. Sebab tu namanya air mutlak. Kalau dia bercampur dengan benda suci, contoh dia campur dengan apa? Dengan kopi ke susu, kita tak nama air mutlak. Kita nama air kopi. Orang Melayu panggil air kopi ataupun air susu. Tapi kalau orang Arab, dia tak panggil air, dia panggil kopi ataupun susu. Bila sebut air ni, maknanya maksud dia hanya satu je, air mutlak. Okey? Air yang digunakan untuk berwuduk hendaklah melebihi 2 kullah. Iaitu 230 liter. Apabila air tulen, air mutlak ni, yang lebih daripada 2 kullah dimasuki, iaitu 230 liter. Disebut dalam kitab ni 230 liter. Dimasuki oleh sesuatu benda lain yang tidak mengubah nama atau sifat air, maka air itu masih lagi dianggap sebagai mutlak. Tetapi sekiranya berubah sama ada bau, rasa atau warna, maka air itu tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Dia bagi contoh. Memasukkan kopi ke dalam air mutlak, maka air itu tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Tetapi hanya boleh diminum sahaja. Sekiranya air tersebut kurang daripada 2 kullah dan dimasukkan pula sesuatu sama ada berubah atau tidak, maka air tersebut tidak lagi boleh dibuat bersuci. Sebagai contoh, apabila nama air itu telah berubah menjadi air teh, air tersebut tak boleh dibuat bersuci. Jadi sebenarnya syarahan ni dia terlalu ringkas. Dia yang lebih tepatnya, air mutlak ni, dia ada 2 jenis. Satu air yang mana kurang 2 kullah, satu yang lebih 2 kullah. Kalau air tadi kurang 2 kullah, iaitu kurang daripada 230 liter, dia ada beberapa kiraan. Tapi ada juga kiraan yang menyebut 2 kullah tu bukan 2 kolah besar tu. Ada orang faham, mesti kena ada 2 kolah. 2 kolah kan? 2 kolah. Bukan maksud dia 2 kolah tu. Tapi maksud dia, kullah ni adalah kiraan zaman dulu. Merujuk kepada jenis kiraan zaman dulu. Kalau zaman sekarang kita panggil apa? Liter, mililiter. Zaman dulu dia ada nama dia itu kullah. Maka 2 kullah ni kiraan sekarang lebih kurang 230 liter. Jadi kalau air mutlak ni, dia ukuran dia 2 kullah dan ke atas. Maka kalau masuk sesuatu ke dalamnya, okey.
maka dia akan tetap suci. Walaupun yang masuk tu najis. Walaupun yang masuk tu adalah najis. Dia akan tetap suci. Melainkan kalau berubah salah satu daripada 3 sifat. Berubah contohnya warna ke, ataupun rasa ke, ataupun bau ke. Kalau berubah salah satu dari 3 sifat ini, maka barulah dia jadi namanya air mutanajjis. Kalau dia tak berubah, dia kekal. Contohlah, air 2 kulah ni 230 liter banyaklah. Jatuh tak cicak dalam dia. Tapi warna, bau, rasa sama je, tak berubah. Maka dia tetap dihukum air mutlak. Air yang suci lagi menyucikan. Boleh guna untuk berwuduk, tak ada masalah. Sebab itu penting kalau kita buat kolah, tempat simpanan air kat rumah kita yang terbuka, tidak ada penutup misalnya. Maka kita kena perhatikan jangan kurang daripada 2 kulah. Jangan kurang daripada kiraan 230 liter. Sebab apa? Kita takut, kita khawatir jatuh tahi cicak dalam dia. Kalau tak cukup 2 kulah, misalnya hanya lebih kurang 100 liter je air dia, ukuran dia. Bila jatuh tahi cicak, dia akan terus jadi najis. Ustaz, bau okey, warna okey, rasa okey. Walaupun bau, warna, rasa tak berubah. Maka bila jatuh tahi cicak dalam dia, dia akan jadi air mutanajjis. Itu implikasi kalau air tadi kurang daripada 2 kulah. Sebab tu kalau kita tengok, dulu-dulu bila air banyak orang buat apa? Kolah. Kan, kolah. Orang dulu-dulu suka mandi pakai kolah. Sekarang pakai shower. Kan, rumah-rumah nenek kita dulu-dulu semua dalam rumah bilik air dia ada kolah. Dan kolah tadi, sepatutnya lah kita kena pastikan air dia lebih daripada 230 liter. Kalau kurang, kena perhatikan. Jangan sampai jatuh najis dalam kolah tersebut. Kena tutup lah dia. Tutup dengan sesuatu. Supaya cicak tak berak jatuh dalam tu. Baik. Tetapi sekiranya berubah sama ada bau, rasa atau warna, maka air itu tidak boleh lagi digunakan. Nampak? Kalau air yang 2 kulah ni, berubah salah satu daripada 3 sifat dia, maka tak boleh lagi digunakan. Dia akan jadi najis. Dia akan jadi najis. Kalau jatuh benda najis lah. Tapi kalau jatuh benda yang suci, kalau sedikit dimaafkan. Kalau sedikit, maka dimaafkan. Okey, kalau sedikit dimaafkan. Tetapi kalau air tadi kurang daripada 2 kolah dan masuk sesuatu. Ini pun sama juga. Kalau masuk tu sedikit, maka dia dimaafkan sebenarnya. Tapi kalau masuk dia banyak, sehingga orang panggil dia air kopi. Orang tak panggil air kosong dah. Orang panggil dia air kopi sebab dah berubah warna dia. Orang panggil dia air teh. Orang panggil dia, dah diubah nama dia. Maka ketika itu tak boleh lagi guna untuk bersuci. Okey, habis. Kemudian air musta'mal. Maka kesimpulannya air mutlak ni ada 2 kategori. Satu yang lebih 2 kulah, satu yang kurang 2 kulah. Kalau air mutlak yang lebih 2 kulah, maka jatuh najis ke dalamnya, maka dia tidak akan menjadi najis. Dengan syarat tidak berubah bau, warna atau rasa. Okey. Kemudian air mutlak yang kurang 2 kulah, kalau jatuh najis ke dalamnya, maka dia akan jadi mutanajjis. Dia akan jadi mutanajjis. Itu kita kena jelas. Jadi cara macam mana nak bersihkan air yang mutanajjis tadi, yang jatuh najis? Kita kena jadi 2 cara. Okey, 2 cara. Pertama, bukan 2 cara, dia ada 1 cara lah. Iaitu dengan kita tambahkan air ke dalam dia. Sampai jadi 2 kulah. Sehinggalah bila jadi 2 kulah tadi, maka dia akan jadi suci. Kalau tak berubah bau, warna, rasa, dia akan jadi suci. Air yang kurang 2 kulah jatuh tak cicak.
Jadi kita nak buang air tu sayang, banyak. Maka kita ambil air tadi, kita campurkan dengan air yang lain, yang 2 kulah misalnya. Maka dia akan jadi suci. Dia akan jadi suci. Okey? Itu cara dia. Baik, kemudian air musta'mal. Nanti tuan-tuan tak faham boleh tanya tentang air ni. Tanya je, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang waktu kita bincangkan ni, benda tu tak keluar dalam fikiran. Tapi bila ditanya, Masya Allah. Dia jadi satu manfaat lah untuk kita semua yang bertanya dan orang yang mendengar. Kemudian air musta'mal. Kalau nak tanya sekarang pun boleh. Tak perlu tunggu habis. Takut nanti terlupa. Kemudian air musta'mal. Kita habiskan malam ni untuk air saja dulu. Okey. Air musta'mal ni air yang telah digunakan untuk angkat hadas. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Kita gunakan untuk basuhan fardu wajib yang pertama. Yang pertama. Ini berarti air yang telah digunakan untuk membasuh anggota yang wajib sekiranya ditadah semula dan air itu tidak sampai 2 kulah, maka air itu dikira musta'mal dan tidak boleh dibuat bersuci. Jadi kalau air kita yang guna basuhan pertama, kena faham tuan-tuan perempuan, air basuhan pertama. Sebab basuhan kedua tu sunat, ketiga sunat. Sama ada kita wuduk ke, kita mandi wajib ke. Maka basuhan yang pertama tu yang wajib dan yang menitik daripada basuhan pertama tu namanya air musta'mal. Jadi kalau air tu kita campur. Kita tadah dia. Tapi tak sampai 2 kulah. Maka dia dihukum sebagai musta'mal. Jadi air musta'mal ni hukum dia suci. Dia bukan najis. Cuma tak boleh digunakan untuk mandi wajib. Untuk berwudu. Tak boleh. Untuk hilangkan najis tak boleh. Untuk istinja tak boleh. Jadi macam mana cara dia kena nak sucikan dia? Kita campurkan dia sampai jadi 2 kulah. Bila dah jadi 2 kulah, tak berubah bau dia, warna rasa dia tak berubah, maka boleh kita gunakan. Dia dah jadi air mutlak semula. Boleh kita gunakan untuk 4 perkara tadi. Angkat hadas kecil boleh, angkat hadas besar boleh, hilangkan najis boleh, istinja pun boleh. Sebab tu bagus ada kolah ni tuan-tuan. Sebab kalau kita tak ada kolah ni payah sikit kan. Kalau ada air-air yang kotor ke apa, bukan kotor lah, yang masuk najis ke apa, kita tak ada cara lain, terpaksa buang dia kan. Sebab nak cukupkan 2 kolah ni kena ada satu simpanan tempat untuk letak air yang banyak. Maka ia hanya boleh dibuat minum atau makan atau membasuh benda-benda yang bukan najis sahaja. Benda najis tak boleh digunakan air musta'mal kalau nak basuh. Sebab benda najis kena guna air mutlak. Walaupun air musta'mal tu memang bersih, sama macam air mutlak juga. Maka tak boleh guna untuk basuh benda yang bernajis. Begitu juga sekiranya air basuhan wajib menitis ke dalam air yang tidak sampai 2 kulah, ia dikira musta'mal. Ini sebenarnya kena ada pembetulan tuan-tuan. Dia kena ada pembetulan dekat sini. Sebab yang ditulis dalam kitab ialah berbeza sedikit. Dalam kitab yang bahasa Arab lah. Fiqh mazhab Syafi'i. Okey. Iaitu apa dia? Dia kata, begitu juga sekiranya air basuhan wajib menitis. Maksudnya air basuhan wajib ni air musta'mal lah. Menitis ke dalam air yang tidak sampai 2 kulah. Jadi kalau air musta'mal ni jatuh ke dalam air yang mutlak, yang tak sampai 2 kulah, maka air mutlak tu, dia bukan dihukum sebagai musta'mal. Dia dihukum sebagai air mutaghayyir. Bukan air musta'mal tu, itu kena buat pembetulan sedikit. Dalam kitab-kitab menyebut bahawa ia dihukum sebagai air mutaghayyir, bukan air musta'mal. Sebab air musta'mal ni dia ada 2 jenis sahaja. Kena ingat betul-betul kaedah tu. Sebab tu penting tuan-tuan. Kita belajar kitab ni daripada bagusnya bahasa Arab. Kan? Khususnya fiqh. Biar kita belajar daripada bahasa Arab, terjemah ke dalam bahasa Melayu. Sebab perbahasan dia lebih tepat dalam bahasa Arab. Sebab kadang-kadang berlaku kesilapan tu mungkin terjemahan bahasa Melayu ni ada kesilapan, mungkin ada keguguran, mungkin ada macam-macam lah kemungkinan-kemungkinan tu berlaku. Silap tulis pun boleh jadi kan. Jadi kita tak salahkan musannif tu, tapi kita mungkin berlaku terlepas pandang. Itu sebagainya biasalah berlaku pada mana-mana kitab sekalipun.
melainkan Al-Quran sahaja. Okey. Maka air musta'mal bila saya sebut, air musta'mal ni dia ada dua. Pertama apa dia? Yang digunakan untuk basuhan fardu. Sama ada apa? Sama ada pada wudu ataupun pada mandi wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, air musta'mal ni ialah apa? Air yang digunakan untuk membasuh najis hukmi. Najis hukmi. Kalau najis aini, najis ni ada dua. Satu aini, satu hukmi. Dalam mazhab Syafi'i. Sebab saya berani cakap ni, mengajar kitab fiqah ni. Sebab apa saya berani? Sebab saya telah diberi tanggungjawab untuk mengajar kitab fiqah hampir 2-3 tahun. Kitab Umdatus Salik. Kitab Umdatus Salik antara salah sebuah kitab yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Ni sebuah kitab yang mu'tamad dalam fiqah mazhab Syafi'i yang telah ditahqiq oleh Al-Imam Musannif tadi, Ibn Naqib Al-Misri. Dia telah keluarkan semua masalah-masalah fiqh Syafi'i ini mengikut yang mu'tamad, mengikut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Bila kita dah mengajar banyak tahun ni, baru kita nampak lah. Kita ingat, kita faham, kita jelas tentang perkara ni. Sebab tu benda yang sama ni, bila kita dengar lagi dan lagi, maka barulah Allah akan beri kefahaman yang lebih. Berbanding kalau kita belajar sekerat-sekerat. Belajar sekerat-sekerat, kemudian tak habis. Kemudian kita tukar benda lain pula. Sekerat-sekerat tak habis, tukar benda lain. Dia jadi tak mantap, tak kukuh, tak ingat. Berbanding satu benda tu kita belajar sampai habis, kita ulang lagi. Belajar sampai habis, ulang lagi. Maka dia akan mengukuhkan, dia akan memberi kefahaman. Dia akan memberi mengekalkan ingatan. Baik. Itu air musta'mal. Dia yang pertama digunakan untuk basuhan fardu, yang kedua digunakan untuk membasuh najis hukmi, bukan najis aini. Najis aini ni yang ada bau, warna dan rasa, itu najis aini nama dia. Yang tak ada bau, warna dan rasa namanya najis hukmi. Maka air yang digunakan untuk basuh najis hukmi ni, macam mana tu contoh najis hukmi? Contohlah kita kata, tadi kita nampak atas meja ni, kita nampak ada najis. Ada air kencing. Budak kan. Kita pun lap lah dia dengan tisu. Misalnya lah. Tapi lap dengan tisu kering. Untuk hilangkan dia punya zat tu dulu. Kita pun buat tanda. Lepas tu tiba-tiba bila kita tengok tanda tu. Lepas dalam satu hari kita pun terlupa dah. Kita dah terlupa. Lepas satu hari baru teringat. Tak basuh lagi tu. Kawasan najis. Kita pun pergi kawasan tersebut. Yang tanda tu. Kita bau, dah tak ada bau dah. Bau pun tak ada, warna pun tak ada, rasa pun tak ada. Jadi tempat yang kena najis air kencing tu, yang kita dah lap dengan tisu kering tu, adakah masih dihukum najis ataupun tidak? Persoalan dia. Pertama, maka jawapan dia masih lagi dihukumi sebagai najis. Sebab kita belum lagi alirkan air pada dia. Belum basuh lah orang kata, belum basuh. Sebab cara nak suci kan mesti kena basuh. Macam mana sekalipun kena basuh. Tapi kita tak basuh lagi, kita hanya lap dengan tisu je. Sebab itu kita kata, lap dengan tisu basah ni, dia belum lagi jadi suci. Kan? Walaupun hilang bau, warna dan rasa. Dia kena basuh dengan air. Jadi bila mana dah tak ada bau, warna dan rasa, apa hukum najis yang ada pada tempat itu? Namanya najis hukmi. Kalau ada zat dia, maka najis aini. Kalau tak ada, maka najis hukmi. Maknanya, tempat tu dia nampak macam bersih, tapi dihukum najis. Sebab tu nama najis hukmi. Cara macam mana nak bersihkan? Mudah sahaja. Ambil air mutlak, air bersih, lagi suci, lagi menyucikan. Kita alirkan pada seluruh kawasan najis tersebut. Maka tempat itu jadi suci. Selesai. Air itu macam mana Ustaz? Air itu jadi mutanajis tak? Tidak, dia tidak mutanajis. Dia adalah air musta'mal. Air mutlak yang digunakan untuk bersihkan najis hukmi, maka air itu adalah air, dia akan jadi air musta'mal. Okey? Sebab tu kaedah dia, kalau kita dah bersih dengan tisu basah tadi, mana-mana kawasan najis, sampai dah tak ada bau, warna dan rasa, kita nak jadikan dia suci, kita ambil air mutlak, kita alirkan, tuang pada dia, kawasan najis tu.
Tapi pastikanlah dah tak ada bau, warna dan rasa. Kemudian bila kita tuang, maka air tu akan jadi air musta'mal, tempat tu akan jadi suci. Bila dah suci, kita keringkanlah dengan tisu lagi ke, kain kering ke, lap sampai kering. Mudah saja. Kalau kita tahu kaedah dia, dia akan jadi mudah. Mudah untuk kita buat. Jadi tak pening kepala. Okey, seterusnya ialah air musyammas. Air musyammas ni sebenarnya di Malaysia tak adalah. Iaitu air mutlak yang terjemur di panas matahari. Di dalam bekas yang mempunyai karat. Maksud di sini bekas bukan yang mempunyai karat. Bekas yang dibuat daripada besi. Itu maksud dia. Dan digunakan pula ketika air masih panas. Dia akan jadi dipanggil sebagai apa? Disebutkan lagi musnad bagaimanapun di negara kita, Malaysia, tidak menjadi makruh kerana darjah panasnya tidak setinggi seperti negara Timur Tengah, India dan Pakistan. Jadi negara kita ni tak adalah nama air musyammas. Sebab matahari tempat kita tak terlalu panas. Hukum menggunakan air musyammas ni makruh. Disebut dalam kitab Umdah tadi tu. Makruh. Bila tu makruh? Bila dia di air itu berada dalam bekas besi. Kemudian dijemur pada matahari. Kemudian digunakan dalam keadaan panas dan digunakan pada kulit kita, misalnya wuduk ke, mandi ke, maka makruh. Dan di negara yang panas tapi kalau bekas tu bekas plastik, dia tidak makruh walaupun panas. Ataupun tapi kalau guna panas-panas yang sangat panas itu mudarat pula kan, maka makruh jugalah dari sudut mudarat tu. Tapi nak beritahu, bukan sebab dia musyammas tadi dijemur dengan matahari. Sebab umumnya matahari negara kita ni tak terlalu panas. Kalau ataupun diletak dalam bekas yang plastik pun, maka dia tidak jadi air musyammas yang makruh. Ataupun kita guna untuk basuh baju air tu, maka pun tidak makruh. Yang makruh bila digunakan pada kulit kita. Sebab ulama kata makruh dari sudut apa? Dia boleh menyebabkan penyakit kulit lah. Penyakit kulit. Maknanya bukan dari sudut. Dia ada hikmah dia. Bukan semata-mata ta'abudi. Kemudian yang seterusnya air mutanajis. Apakah itu air mutanajis? Air yang kurang daripada 2 kullah. Dimasuki oleh najis. Itu jadi air mutanajis. Jadi bila sebut tentang najis, kita nak kena kenal pula. Apakah dia najis-najis? Bukan semua benda kotor dikira sebagai najis. Contohnya apa? Tapi biasa kalau sebut najis, dia benda kotor lah. Contohnya hingus. Hingus ni bukan najis. Tai telinga. Walaupun sebut tai, tapi dia bukan najis. Tai hidung, dia bukan najis. Misalnya darah. Darah ni, kadang-kadang kita tak rasa jijik pun. Tapi dia najis. Nanah, dia najis. Air liur basi, dia najis. Air mazi, air wadi, dia najis. Air kencing, itu memang najis lah. Baik, sebab tu kita perlu pastikan apakah yang disebutkan sebagai najis. Bangkai, contohnya bangkai semut. Dia najis. Okey. Maka kalau jatuh najis ke dalam air yang kurang 2 kullah, sama ada air itu berubah ataupun tidak, maka dia akan dipanggil sebagai air mutanajis. Air yang terkena najis. Boleh tak guna? Tak boleh. Dia adalah najis. Dia tak suci dan dia tidak boleh menyucikan. Jadi cara macam mana? Jadi kita tambahkan air tadi sampai jadi 2 kullah. Kalau jadi 2 kullah, tak berubah bau, warna, rasa, sebelum tu kita buanglah najis tu dulu. Kan? Contohnya tai cicak ke tai apa, kita buang dulu mana yang mampu. Ada bangkai apa? Bangkai apa? Apa ni? Lipas kan. Kita buang dulu. Kemudian kita masukkan dalam air yang lebih banyak. Maka kalau tak berubah bau, warna dan rasa, dia jadi air mutlak. Begitu juga sekiranya air yang lebih daripada 2 kullah dimasuki najis dan berubah rasa, bau atau warnanya, maka air itu tidak boleh dibuat bersuci atau diminum. Ini kita dah sebutkan. Kalau air yang 2 kullah masuk najis, berubah bau, warna atau rasa, maka dia akan jadi air mutanajis. Habis. Kemudian disebutkan beberapa faedah. Mencelup kaki ke dalam kolam. Suatu kesilapan yang sering berlaku dalam masyarakat kita, khususnya di kalangan orang Melayu, menganggap bahawa mencelupkan kaki ke dalam kolam masjid itu salah.
sebenarnya setiap-tiap air yang lebih daripada 2 kullah itu tidaklah mengandungi najis. Maknanya tidak akan menjadi najis. Berdasarkan hadis ini, hadis itu disebut. Apabila air itu 2 kullah, maka tidak akan menanggung najis. Berdasarkan hadis ini, maka tidak salah mencelupkan kaki ke dalam kolam. Selagi air kolam itu melebihi 2 kullah dan airnya tidak berubah. Hadis tersebut juga menerangkan sekiranya najis termasuk ke dalamnya dan air itu tidak berubah, maka air itu masih lagi dianggap suci, lagi menyucikan. Sebab itu air yang 2 kullah ni dan ke atas, dia ada kekuatan. Iaitu apa? Kalau masuk najis, maka dia tak jadi najis selagi tak berubah bau warna dan rasa. Kalau setakat celup kaki tu tak ada apa lah. Sebab kaki kita ni tak semestinya ada najis. Cuma kotor je lah. Nampak tak molek kan. Tapi bila kita celup kaki, basuh kaki dalam tu, kolam tu masih lagi dihukum suci. Okey. Kemudian disebutkan pembahagian najis terbahagi kepada 3. Mukhaffafah, mutawassitah, mughalladah. Ini kita akan terangkan pada episod yang akan datang. InsyaAllah ta'ala. Kalau boleh kita buat tiap-tiap minggu kan cepat sikit habis. Kitab ni bila kita habis, kita boleh ulang sekali lagi ataupun kita mantapkan lagi buat soalan-soalan kan. Dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, ada apa-apa soalan pada malam ni berkaitan dengan air, kita boleh kemukakan insyaAllah. Apa-apa sahaja berkaitan dengan air. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada soalan tuan-tuan malam ni? Bila sebut tadi tentang air musta'mal tu, tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut air musta'mal, kita dah sebutkan tadi iaitu air musta'mal ni air yang telah digunakan pada fardu taharah. Pada basuhan wajib taharah lah. Dan air itu dia akan jadi air musta'mal bila kurang 2 kullah. Kemudian bila digunakan untuk basuhan fardu, dan yang ketiga, bila dia terpisah daripada anggota badan. Itu dia. Kalau kita ambil wuduk, kita basuh muka, air tadi masih lagi dekat muka kita dan belum jatuh, belum terpisah. Maka air itu masih lagi dikira sebagai air mutlak. Kita boleh gunakan lagi untuk ratakan di kawasan yang belum kena. Misalnya kita, contohlah kita macam umrah kan, biasa kita pakai spray, botol spray air tu. Kita akan spray kat tangan sampai mengalir. Maka air tadi, kita pun sapu, ratakan air kat tangan. Jadi air tu selagi dia belum terpisah daripada tangan kita ni, dan kita belum angkat lagi tangan kanan yang sapu ni, maka air tu masih lagi mutlak. Sapu ratakan. Bila mutlak, maknanya kita boleh gunakan dia untuk ratakan semua kawasan wajib. Yang patut dibasuh. Tapi bila dah angkat tangan, maka air yang kat tangan kita ni namanya air musta'mal. Hak yang kita dah angkat ni, yang kita dah guna ni, kat tangan kita kiri ni pun namanya air musta'mal. Sebab tu kalau kita sapu air yang sedikit, yang kita angkat tangan, sehinggalah kita ratakan air pada semua kawasan. Okey. Ada soalan tadi Ada yang mengangkat tangan. Allahumma salli ala Muhammad. Ada yang mengangkat tangan untuk tanya soalan, boleh tanyakan soalan. Kita buka ruang insya-Allah.
Okey. Dalam kitab Taqrirat ni menyatakan 2 kullah itu bersamaan dengan 217 liter. Dalam kitab Indahnya Hidup Bersyariah ni iaitu 230. Tapi dalam sini dia begitu 217. Lebih kurang lah tu. Maknanya pastikan kita punya kolam tu kalau buat jangan kurang daripada 200. Kita buatlah yang lebih sikit kan. Ambil 250 liter ke. Biar lebih tak apa, jangan kurang. Kalau nak buat kolam di atau apa ni, kolah ke, kolam di surau ke, di masjid ke. Tangki kat rumah kita kan, tangki air tu. Yang kita guna untuk mandi. Kan, guna lebih kan. Jangan cukup-cukup dia 200 liter. Ambil 300 liter pun tak apa kan. Sebab kadang kita guna, dia jadi kurang. Sampai 200 je tinggal. Jadi kalau jatuh najis dalam tu, dia akan jadi mutanajis. Tapi taklah sampai kita dibebankan untuk panjat pergi tengok kan. Ada tak najis dalam tu. Taklah sampai tahap macam tu. Sebab dia tertutup. Melainkan kalau kita buka paip air, kita tengok, ada bau bangkai air ni. Bau bangkai kan. Dah berubah bau dia. Sebab itu dalam wuduk ni, kita disyariatkan dengan apa? Kumur. Kumur ni supaya kita dapat rasa air tadi. Kemudian kita disunatkan istinsyak, masuk air dalam hidung. Supaya apa? Kita dapat bau. Kemudian begitu juga kita ambil tadah air kat tangan kita supaya kita tengok air itu dia jernih. Dia bersih. Jadi sebenarnya apa yang disyariatkan tu memang cantik dah. Supaya kita dapat pastikan mula-mula air itu bersih dari segi warna dia, baik dari segi rasa dia, dan baik dari segi bau dia. Tapi kalau ada bau pelik, maknanya mungkin ada sesuatu dalam tangki kita tadi. Kalau lebih 2 kolah sekalipun, tapi kalau dah berubah bau dia, dia akan jadi najis. Kalau yang jatuh tu najis. Bangkai tikus ke, bangkai kucing kadang-kadang kan. Tapi kalau tertutup, insya-Allah lah. Dia tak ada apa-apa yang masuk. Sebab tangki ni dia ada jenis yang macam King Kong oil tu yang besar tu. Itu memang tertutup lah. Satu lagi jenis yang ada penutup atas ni. Kadang-kadang penutup dia tu terbuka. Jadi ada benda-benda yang masuk. Maka perhatikan. Okey, ada apa soalan tuan-tuan perempuan nak tanya? Kemudian disebutkan di sini, kalaulah air itu banyak dan jatuh najis dalam dia. Tapi kita ragu-ragu, adakah berubah ataupun tidak air tadi? Air dalam kolam tu banyak. Lebih daripada misalnya 200 liter. Lebih. Jatuh pula, misalnya lah jatuh bangkai tikus. Tapi kita pun keluarkan. Bila kita bau air tadi, bau, warna, rasa masih lagi okey. Tak ada bau pelik-pelik lah. Maka boleh tak kita nak anggap macam mana? Najis ke ataupun tidak? Maka kita kembali kepada asal. Boleh bersuci dengannya sebab asalnya air itu adalah suci. Tapi dengan syaratlah air itu memang lebih 2 kullah. Lebih daripada 230 liter. Kalau kurang, bila jatuh bangkai tikus ni memang najis lah. Dia akan jadi najis. Kemudian disebutkan tentang perkara yang dimaafkan dalam najis. Perkara yang dimaafkan daripada najis yang jatuh ke dalam air. Apa dia? Ada jenis najis yang dia dimaafkan. Kalau jatuh ke dalam air pun dia tak akan menajiskan air itu. Ini kita kena tahu ni. Kena tahu. Apa dia? Bukan setakat air kosong. Kalau air kopi sekalipun, air sirap ke, jatuh najis ni, maka dia tidak akan menajiskan. Apakah jenis najis tersebut? Jawapan dia apa? Iaitu an-najasatul lati la yudrikuhat tarfu. Najis yang tak boleh dilihat dengan mata kasar. Okey? Najis yang tak boleh dilihat dengan mata kasar. Misalnya apa? Percikan air kencing yang terlalu halus. Kalau nak tengok tu kena pakai mikroskop. Tak boleh tengok pakai mata. Memang tak nampak. Itu dipanggil sebagai apa? Najis yang tak boleh dilihat dengan mata kasar. Maka kalau jatuh ke dalam air,
Tak kisahlah air tu air mutlak ke, ataupun air sirap ke, ataupun air yang kurang 2 kulah ke, lebih 2 kulah ke, maka najis itu dimaafkan. Yang kedua, bangkai. Bangkai apa? Bangkai binatang yang tak mengalir darah. Seperti contoh lalat. Lalat. Dia masuk dalam apa? Air sirap kita. Kalau dia hidup, dia tak bangkai lagi. Dia hidup lah. Kita keluarkan dia. Air itu tetap suci. Tapi kalau dia mati ni macam mana? Dia masuk dan dia mati dalam tu. Ataupun dia dah mati dulu, dia pun terjatuh bangkai dia dalam air tersebut. Jadi macam mana air itu, adakah suci atau tidak? Air itu pula air sirap kan? Air sirap ni contohlah. Kita kata satu balang besar tu. Ni bukan nak buat berniaga kan? Maksudnya kalau kita sendiri nak minum lah. Kalau rasa boleh minum. Jadi boleh tak? Adakah dikira suci ataupun najis? Maka dia masih lagi dihukum suci. Binatang yang tak mengalir darah. Maksudnya kalau kita belah dia punya badan, dia tak ada darah. Dia jenis binatang yang tak mengalir darah. Maka kalau dia jatuh dalam air, kurang 2 kulah ke, lebih 2 kulah ke, air sirap yang kurang 2 kulah ke, lebih 2 kulah ke, maka dia dimaafkan. Dengan syarat, dia jatuh tu bukan dengan perbuatan kita. Dan dia tidak mengubah sifat air tersebut. Itu 2 syarat. 2 syarat tu. Dia jatuh bukan dengan sebab kita, dia jatuh sendiri ke. Yang kedua, dia tak mengubah sifat air. Kalau dia mengubah sifat air tadi, maka dia akan jadi najis juga, mutanajis. Okey? Itu sedikit sentuhan tentang air mutanajis. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, mungkin setakat tu sahaja pada malam ni insya-Allah. Kita akan masuk pada jenis najis. Jenis najis ada 3. Nanti tuan-tuan perempuan ada kemusykilan, boleh tanyakan insya-Allah. Tanpa sebarang rasa malu lah. Kita kena tanya. Bab-bab ni hukum kita kena bertanya. Kalau tak tahu, kena bertanya. Malu dalam bertanya, dalam bab ibadah ni, dalam ilmu ni adalah dicela. Malu yang dicela. Kalau malu ni secara umum dipuji oleh syarak. Bila malu tu dipuji, bila kita malu untuk buat maksiat, malu untuk buat dosa, malu untuk tinggalkan perintah Allah. Itu malu yang dipuji. Tapi kalau malu yang dicela ni, malu yang mana kita malu untuk bertanyakan hukum, bertanyakan masalah. Maka itu malu yang dicela. Wallahualam. Setakat itu sahaja pada malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kefahaman kepada kita untuk kita amal dan sampaikan, dan jangan lupa untuk kita sentiasa amalkan. Baru ni kita ziarah Syekh Zainul Asri, dia ada bagi pesanan kepada kita. Mungkin minggu lepas pun saya dah beritahu maklumkan setiap hari kita baca Qul Huwallah 11 kali lepas subuh. Lazimkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali setiap hari, 1000 kali. Istighfar pun kalau boleh kita setiap hari 1000 kali. Macam mana cara nak mudah dia? Kita belilah tasbih digital ni, tuan-tuan. Tasbih digital ni dia membantu. Dia banyak membantu kita, memudahkan kita. Nak dapat 1000 tu senang-senang je lah. Kalau pakai tasbih ni. Kalau pakai tasbih yang ikat tu, itu pun boleh juga. Tapi takut nanti hilang nombor kan. Sini kita ada nombor yang dirakam. Kita boleh tahu, hari ni aku dah 1000 istighfar, 1000 selawat. Amalkan. Khususnya kita wanita-wanita ni, akhir zaman ni kena banyak amalkan doa-doa masnun. Doa yang dia ajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa seharian, doa masuk rumah, doa keluar rumah. Doa kita keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Doa naik kenderaan, turun kenderaan. Baru ni ada seorang pelajar, budak tadika 7 tahun kan. Dia kena langgar dengan kereta. Tuan-tuan. Van tu bawa hantar dia. Tak perasan dia budak tak akhir turun, masuk berita kan.
Ingatkan dah tak ada orang depan van tu. Dia pun jalan. Jalan, dia langgar budak tu. Kecederaan kat kepala, akhirnya bawa hospital meninggal. Umur 7 tahun lagi tuan-tuan. Kesian Jadi sebenarnya, itu kecuaian lah tuan-tuan. Satu, kita tak boleh nak salahkan pemandu van tu perempuan kan. Dia pun dah kalut nak bawa pergi, nak cepat. Jadi sebenarnya benda tu kita boleh elakkan lah. Tapi takdir Allah Ta'ala mendahului. Tapi sebenarnya nak beritahu benda tu, kita boleh elakkan dengan apa? Kita amalkan doa-doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab tu penting kita ajar ke anak-anak kita doa ni. Doa-doa masnun ni. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Supaya apa? Dia terpelihara. Dia terpelihara. Dalam segala apa jua keadaan. Musibah ke, bencana. Kalau terkena pun, maka benda tu dimudahkan oleh Allah. Allah Ta'ala akan mudahkan. Sebab tu antara kelebihan selawat ni, yang Syekh Zainul Asri kata apa dia, bila mana dia selawat, Allah mudahkan segala urusan dia. Setiap kali ada ujian ke musibah ke, seolah-olah Allah dah sediakan jalan keluar dengan mudah untuk dia lepaskan diri. Jadi benda tu bergantung dengan amalan kita. Sebab tu bila kita kuat hubungan kita dengan Allah, dengan Rasulullah SAW, maka dunia ni akan jadi mudah untuk kita. Allah akan tundukkan dunia, dia akan jadi mudah untuk kita. Dan yang paling penting, kita ni mudah untuk taat perintah Allah. Tapi kalau kita tak ada hubungan dengan Allah dan Rasul, melalui amal ni, maka dunia kita ni akan jadi berat. Kita akan jadi beban dengan dunia ni. Kita akan jadi susah, stres, tekanan. Macam-macam lah. Menyebabkan akhirnya kita putus asa daripada rahmat Allah. Lebih buruk lagi, kita akan bersangka buruk dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan pengajian kita ini Allah Ta'ala berkati, Allah Ta'ala rahmati dan jadikan kita, himpunkan kita di kalangan orang-orang Islam yang beriman, yang beramal soleh, yang berterusan dalam iman dan amal. Dan kita istiqamah untuk jaga amal-amal kita di rumah. Dengan baca ayat Yasin setiap hari, setiap pagi, waktunya afdal. Kemudian, waktu maghrib isyak kita penuhi dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Ataupun dengan kuliah di surau atau masjid yang berdekatan, yang kita boleh hadir, kita hadir. InsyaAllah mudah-mudahan Allah rahmati kita, matikan kita dengan husnul khatimah. Sebaik-baik kematian. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.